بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعده. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أقصدي محبتك ومعرفتك وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh, dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ini apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka meningkatlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhannya mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbi thumma taba taballahu alaihi. Seorang hamba Allah itu apabila dia mengaku salah lalu dia bertaubat, nescaya Allah akan terima taubatnya. Qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, minta amat sekali terima kasihlah khas kepada surau, masya-Allah. Surau Allahumma shalli, nanti loh ingat kau. Surah Sayyidina Ali, Masya Allah. Masih ingat lagi pada saya tak kan, bila Rizal, Masya Allah. Saya terkejut juga bila Rizal WhatsApp saya, Masya Allah. Minta saya bagi tazkirah kan. Allah sejuk hati, meleleh hati ya. Allah, sebab ada kawan-kawan ingat kita lagi, Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi surau dan keseluruhan yang berusaha alijatan kuasanya, insya-Allah. Pada kita punya taiko ni, insya-Allah. Pada
anak anda imam ni, subhanallah, insya-Allah sejuk hati. Dia belakang anak, subhanallah, syurga lah tempatmu, insya-Allah. Pada semua sekali lah, kalau ada ustaz-ustaz, para azatizah, masya-Allah, terima kasih datang hadir. Cuma nak bagi tahu lah, saya masih lagi ijam, saya bukan ustaz. Baru ustaz nak jadi ustaz. Kan masih lagi apa, memunduk, menadah kitab masih lagi, insya-Allah. Baru belajar-belajar. Dan juga masya-Allah hari ini syukur sebab daripada doa mak dia, insya-Allah, dan sahabat-sahabat yang lain, hari ini saya mula mengajar dah. Mengajar Quran lah. Bukan mengajar nak jadi hafiz dah. Mengajar alif bata. Dia sedikit-sedikit, insya-Allah, belajar mengajar tajwid lah. Pasal apa? Bukan apa tuan-tuan, bukan nak tunjuk pandai tu. Bukan kita nak megah, kita nak tunjuk ni lah perubahan ni aku dah, tuan-tuan. Orang macam saya ni memerlukan suasana yang boleh menggalakkan sentiasa untuk memikirkan kebesaran Allah, memikirkan nilai-nilai pahala tu, menghisap diri, insya-Allah, sentiasa hisap iman, insya-Allah. Jangan kita hisap duit kita je kan. Iman pun kita nak kena hisap juga kan. Hari-hari kena hisapkan iman. Asbab daripada iman lah kan. Allah bagi kita hidayah kan, untuk dapatkan fikir yang betul. Fikir yang betul. Hari ini masya-Allah, kenapa kurang orang pergi masjid Contoh-contoh kan. Orang lebih suka pergi ke Atam. Saya baru buat program di belah utara, di Bertam. Apa ni, ada satu NGO ni dia buat apa, Carnival Mahabbah. Dah 13 tahun dah bulan. Masa tu saya berada di sana tak sampai seminggu lepas. Masya-Allah, ramai orang. Kalau ikutkan dia punya SOP, tutup patutnya pukul 12 kan. Tapi organizer dia pun macam mana tutup pukul 12, orang tengok. Masa tu dah 12.30, orang makin ramai ni. Nak dibandingkan dengan orang datang masjid, kurang lah kan. Masya-Allah. Allah. Hari ini kita tengok ramai orang Islam, dia tak takut nak memberi ataupun menerima rasuah. Jadi kita tengok orang Islam ini dia datangnya dengan package dengan iman. Kerana in order to be a Muslim, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah kan. Sama ada kita ataupun orang yang bukan Islam nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Islam. Asbab daripada menyebut 2 kalimah itu adalah kalimah iman, Allah pakejkan iman. Tapi masya-Allah, kita kena sedar. Ini apa yang saya belajar ni. Sebenarnya ni tuan-tuan bukan saya nak mengajar. Saya ni memikul amanah tuan guru saya yang mengajar saya. Saya diberi amanah untuk dikongsikan ataupun disebarkan ilmu ini. Jadi orang dah jemput kita tak boleh nak hilang. Kenapa benda pun dah cakap. Jadi kena cakaplah apa benda yang kita belajar. Itu yang sebaik-baiknya kan, daripada kita sembang tak tentu apa. Masya-Allah. Kita nak cari sesuatu yang manfaat. Mudah-mudahan bila kita menyebarkan kepada perkara kebaikan, insya-Allah dengan izin Allah, kebaikan itu akan datang balik kepada kita. Jadi masya-Allah, tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, iman ini tadi masya-Allah, ingat Nabi ada tinggalkan doa. Pasal iman. Pasal hati, pasal iman. Kalau sesuatu perkara yang kita buat ataupun mengenai sesuatu yang penting, Nabi tinggalkan doa. Maknanya perkara itu kita kena ambil perhatian. Perhatiannya macam mana? Kita amalkan doa tu. Apa doanya? Ya muqallibal qulub,
sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nabi nak bagi tahu, kau tinggalkan, kau doa ni, kau amalkan. Kerana apa? Kerana iman ini tuan-tuan yang duduknya di dalam hati, sifatnya berbolak-balik. Itu sifat iman. Kejap di bawah, kejap di atas. Kejap tu kita malas kan. Nak pergi masjid Allah kan. Baru lepas kena nasi apa? Nasi biryani pula tu kan, petang. Kalau kat Penang ni kena nasi kandak. Dia nasi kandak ada pula petang. Ya, mata benda layu nak pergi masjid pun dah lemah lah. Jadi maknanya tu kan lemah tu iman, insya-Allah. Hari ni orang tak datang masjid kerana iman. Hari ni orang berani buat maksiat sedangkan dia tahu dia Islam, dia ada iman. Islam ada iman. Sebab Allah panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Sayangnya Allah kepada kita. Kalaulah kawan kita WhatsApp kita tiba-tiba dah lama tak WhatsApp. Assalamualaikum sahabat lamaku yang beriman. Kita rasa apa tu nak? Seronok tak? Begitu juga apabila Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita kena ada rasa seronok tu. Betapa Allah ni sayang pada kita, dia panggil nama yang paling baik saja. Gelaran yang paling baik, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi iman yang berbolak-balik ini, apa perlu kita buat? Kita kena usahakan. Kalau dia tidak usahakan iman itu, dibiarkan begitu asbab daripada keyakinan kita, kelalaian kita lah, kita yakin kita ni Islam. Aku Islam. Kan, tak ada iman kan, confirm lah aku masuk syurga. Kan, alah kalau bawa balik dosa sikit je lah, masuk neraka kejap je. Kan, dah okey besok. Kan, keluar dari neraka, aku Islam, ada iman. Masuk syurga, kekal. Sekarang, zaman sekarang ni tuan-tuan, perkara ni dulu pernah kita dengar. Kita takut kita dengar. Tapi zaman sekarang makin ramai budak anak-anak muda berfahaman begitu. Kita kena ada perasaan takut benda ni, insya-Allah. Kenapa? Tidak sedar. Allah subhanallah. Ulama bagi tahu 100 perjalanan, 500 perjalanan nak pergi ke neraka pun kita dah lepuh daripada kita ni. Itu satu bab. Nak masuk neraka, jangan cakap nak masuk neraka, nak duduk jauh 100 tahun perjalanan pun kita dah hancur dah tuan. Sebab dia bahang dulu, insya-Allah. Dan yang keduanya, confirm kita kena mati dalam Islam. Kalau kita tidak melazimkan dengan amal-amal yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan kalau kita tidak, masya-Allah, berusaha untuk mengusahakan iman kita yang lemah ni, confirm ke kita boleh mati, masya-Allah. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa bagi peringatan kat kita, bagi ujian kat kita. Ini peringatan. Macam COVID-19. Kita ambil lah ujian yang besar-besar ni, COVID-19 ni, satu dunia. Dan ujian-ujian yang lain yang kadang-kadang itu kita tak perhati, kita tak perasan kan. Nak ujian yang Allah bagi kaya kan, dapat masuk tender, value project 150 juta. Hit pula tu, boom, dapat. Oh, kaya aku. Kan? Lepas tu lupa tu kan. Lain kalau orang yang ujiannya miskin, sakit ataupun susah. Keluar dia 3 hari, keluar kurus 3 hari. Itu sebab mudah nak tarbiyah orang yang hidup susah, yang menerima ujian susah, daripada orang yang senang, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Iman ini satu perkara yang penting. Allah pada siapkan bagi kita ni sebagai modal. Macam orang nak berniaga kena ada modal. Modalnya apa? Duit dalam. Modalnya duit. Kena pula PKP. Duit ada RM100 je. Kan daripada aku, yelah aku nak beranakkan duit ni lah, berniaga. Ada RM100 boleh berdoa apa? Kita buat karipat je lah ya. Kita jual online. Kan kita suruh anak kita kan minta surat kat balai polis, minta boleh delivery. Ya. Berniaga lah 150 biji dengan modal RM100. Bahat 150 biji. Petang tu habis lah.
dapat 250, 100 ringgit untung. Korban dia tak nak enjoy 100 ringgit tu. Dia tahu karipat dia sedap, berlaku. Dia tambah lagi daripada 150 sampai 250. Dia jual lagi habis, untung lagi. Dia berkorban nafsu dia. Korban nafsu dia tak nak enjoy dengan keuntungan yang dia ada, dia tambah besarkan lagi perniagaan dia. Sehinggalah masya-Allah dia berjaya. Sebab daripada pengorbanan dia tu bersusah payah. Berusaha untuk membesarkan perniagaannya, akhirnya dia ada kilang buat karipap. Begitu juga iman kita kena usahakan. Jangan duit je kita kira. Ya. Iman pun harus kita kira. Betapa pentingnya iman ini. Ya. Pasal benda ni tak nampak. Hari ni tuan-tuan, masya-Allah, asbab daripada Allah kita usahakan iman kita. Dan nanti kita tak sedar. Kita sedekah. Asbab dia apa? Kita dengar ustaz-ustaz, tuan guru bagi tahu sedekah bulan Ramadan ni begini-begini fadilahnya. Kita sedekah. Kita datang masjid, duduk lama sikit, korbankan masa. Dekat rumah ni ada Gegar Baganza ni kan, tapi korban. Kita minat MotoGP kita je tengah race, Afi Syarin. Dapat SBK sekarang ni kan. Ni lagi satu qualifying ni. Kan? Tapi korban. Pasal apa? Orang yang beriman ini tentang dia nampak nilai pahala yang Allah janjikan tu. Sebab dia usahakan iman. Dia nampak. Duduk majlis ilmu, Allah bagi 1,000 qirat, Allah ampunkan dosa. Dan segala makhluk di langit, segala makhluk di bumi, segala makhluk di lautan mengampunkan kedosa, mendoakan keampunan dosa-dosa kamu. Nampak ada nilai ini, insya-Allah. Datang di masjid. Orang yang tak datang masjid, pasal dia tak nampak nilai ni. Dia nampak nilai duit. Ya, dia nampak nilai duit 1,000 ringgit. Cuba masjid Sayyidina Ali ni, Allah menawarkan. Buat tawaran lah. Okey, hari ni masya-Allah tazkirah Ramadan akan disampaikan oleh Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki, masya-Allah. Syekh Nuruddin. Dan siapa yang datang masjid pihak surau, Sayyidina Ali akan bagi 1,000 ringgit satu orang. Ramai tak tuan-tuan? Kenapa ramai? Pasal dia nampak nilai duit tu. Tuan-tuan kena bersyukur. Allah nak menyedarkan kita. Allah letak iman ni, Allah naikkan iman kita ni. Allah, masya-Allah, Allah ni dia benarkan fikir kita ni. Kita nampak nilai 1,000 qirat. Itu yang kita nak bawa balik pun. Bukan duit. Duit kita tak laku. Kan? Tapi tuan-tuan, masya-Allah, orang yang beriman mengusahakan imannya sehingga imannya tetap sempurna, masya-Allah. Dia tahu bagaimana nak menguruskan kekayaan dia, duit dia. Dengan cara yang Allah suka dan Nabi suka. Dalam erti kata lain, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita macam mana nak mentadbir kekayaan yang Allah bagi kepada kita. Ini penting iman. Itu sebab para sahabat ni ketika duduk kepada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sentiasa bagi peringatan. Oleh kerana masya-Allah sahabat ni begitu akrab dengan Rasulullah. Chemistry dia tu begitu rapat. Faham dia. Rasulullah ni dalam ucapan menyampaikan bagi peringatan dia dengan penuh kasih sayang. Dijaga perkataan dia kan. Sehingga sahabat ni faham tuan-tuan. Ini bukannya cakap biasa. Ini amaran ni sebenarnya. Jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Sedangkan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bagi amaran, bagi peringatan pada siapa depan ni sahabat ni? Ahli syurga tuan-tuan. Sahabat ni ahli syurga. Nabi tetap bagi peringatan betapa pentingnya iman ni. Jadidu iman kamu, perbaharui iman kamu. Seolah-olah ulama beritahu nak mentafsirkan tuan-tuan, seolah Nabi bagi amalan bunyinya bagaimana? Janganlah kamu terlalu yakin dengan iman yang ada pada kamu, walaupun kamu dah digelar ahli syurga. Bila-bila masa iman ini akan terbalik jika kamu tidak istiqamah mengusahakan iman yang ada pada diri kamu. Begitu ni penting.
Bila kita tak usahakan, kita tengok orang datang masjid, Masya Allah, orang Islam, ada iman, Masya Allah, dia tahu, dia belajar, bukan tak belajar. Yang amalkan rasuah ini adalah haram. Tapi sebab dia tak mengusahakan iman dia, Allah tak ubah fikir. Dia nampak nilai duit tu lagi 1 juta berbanding dengan 1000 kirat datang ke masjid. Dia penting kan, dia nampak benda tu. Dia tidak ajar imannya, dia tidak ajar hatinya untuk menilai, untuk memikir di sebalik tembok tu macam mana. Apa yang ada di sebalik tembok? Apa yang ada di sebalik amalan-amalan yang Allah suka dan Nabi suka ni? Apa ganjarannya? Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kesihatan dia kita tanya pada orang ataupun kita tanya pada diri kita, apa khabar tuan? Kita tanya lalu apa khabar tuan? Pernah tak kita tanya pada sahabat kita ataupun diri kita sendiri, apa khabar iman hari ini? Itu penting. Contoh kita tanya orang khabar. Kenapa pentingnya pertanyaan ini? Apa khabar iman? Bila ada pertanyaan, ada jawapan. Betul? Dengan jawapan yang kita dapat itu, kita tahu keadaan seseorang itu bagaimana. Bila kita tahu keadaan seseorang itu bagaimana, kita ada jalan untuk menyelesaikan kalau dia ada masalah. Kalau dia tidak sihat, Masya Allah, pergi doktor. Mak aku ada ni, ada seorang tua tu buat apa ni, herba, daripada herba kampung ni. Ubat kampung ni. Pasal kita tahu dia tak sihat. Kalau dia sakit, dia sihat, okay, Alhamdulillah kan. Begitu juga dengan iman. Apa khabar iman hari ni? Sekurang-kurang kita tanya, maknanya bagi peringatan bagi orang yang menerima itu soalan tu. Orang tanya kan apa? Iman aku dah berapa hari aku tak pergi masjid ni. Kan sibuk sibuk ni, anak nak shopping, nak raya kan, tarawih pun lama nampak baju je tarawih ni kita apa, kita berjemaah kan, ini tarawih kat rumah seorang-seorang. Aduh, lemah iman aku ni, masya-Allah. Ni kan kita lain macam duit kita kira, duit kita kira kan. Kalau tak hari-hari pun sebulan sekali kita mesti kira duit kita, gaji kan. Abang senyum je bang kan, kita balik rumah senyum kan, duit claim bonus semua dapat. Dulu masa baru-baru meniaga lepas PKP tu kan, company tak berapa nak ada duit, jadi claim tu tak dapat lah, tak dapat bayar. Tapi bila perniagaan dah okey sekarang ni kan, company bayar 3-4 bulan punya claim dengan bonus yang lama-lama dulu, company murah hati bagi. Tu balik senyum tu kan. Senyum je bang ni. Aku tak senyumnya ni, pasal ada berita baik ni. Omar tegur. So Omar dia dah tahu kan chemistry dia, insya-Allah. Ini mesti ada berita baik ni, mestilah kan. Allah sayang pada kita ni kan. Kenapa bang? Tak adalah, company claim abang bonus semua. Ya ke bang, berapa dapat bang? 15,000. 15,000 bang. Sayang abang. Dan tu sayang abang kan. Okey, mari sini kita kira duit kan. Kita kira duit kita. Okey yang ni perbelanjaan bulanan kita. Duit kita berapa yang? Duit kita tak berubah bang, sama je 1,503 biji kita. Kan? Tolak Mybi kan. Lepas tu Alza sebiji, lepas tu Beza sebiji. 1,500 tolak. Okey, tolak 1,500. Duit sekolah anak pun tak berubah bang. 750. Dia sekolah integrasi mahal sikit lah, 750, 3 orang anak. Tolak. Duit dapur apa yang ni nak kaya ni, berlebih lah sikit bang ni, dapat duit lebih ni kan, dapat duit claim ni tu kalah sedap sikit ya. Okey, berapa nak yang 1,500 bang, tolak 1,500 kan. Lagi apa lagi nak ni, nak dikira ni, tunjuk tangan. Nak kaya bang, gelang baru tak ada. Harga berapa nak? 2,500 tu tak 1,500 kan. Tengok balance ada 5,000. Masya Allah, Alhamdulillah kan, 5,000. Kita simpanlah duit ni, mana tahu ada panggilan haji kita boleh gunakan ya. Kita jaga duit kita, kira duit kita ni supaya kita tak overspend, kita tak tambah hutang kan, ataupun kita tak hutang. Jaga duit ni. Imannya ni tuan-tuan, iman kita kira tak?
Kita pakai tak kayu pengukur yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah? Allah dah bagi dah kayu pengukur dalam Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang yang beriman itu, orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Kita kira kat kita juga. Orang yang beriman itu, apabila disebut nama Allah, gemetar, goyang hati dia ni, takut ke Allah. Walaupun kita tengah, Masya Allah, tengah mesyuarat meeting ni, projek ada ni value 150 juta. Mestilah mesyuarat tu besar tu, kan? Sekali hit projek tu, lepas tu relax lah. Betul tak? Tapi bila relax ni manusia ni, dapat 150 juta, tahun depan target pula 300 juta. Tak ada relaxnya, betul tak? Masya Allah, kan? Wah, Allahumma salli ala Muhammad. Allah, aku tak lihat cerita. Allahu Akbar. Dah lupa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam kita sibuk-sibuk mesyuarat, nak dapatkan projek supaya semua dapat merasa keuntungan, Masya Allah, mesyuaratlah. Ya. Tiba-tiba pula surau apa, Sayyidina Ali, speaker kuat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengah mesyuarat buat apa tu? Kita sambung mesyuarat ke ataupun kita berhenti kejap? Okey, Azan, kita berhenti kejap. La ilaha illallah. Okay, kita mula mesyuarat balik. Ke macam mana? Ataupun kita pergi masjid? Tengoklah iman yang ada. Dah. Banyak benda yang Allah turun, Allah dah bagi tahu dah. Kita boleh ambil sebagai kayu pengukur. Pasal apa? Iman ni dia ada parameter dia, ada parameter yang kita kena pakai betul-betul, nak menjaga betul-betul ni tuan-tuan. Sebab daripada iman ni kita dapat datang masjid. Kalau kita tak usahakan iman kita tuan-tuan, Masya Allah, iman berada di dalam keadaan yang begitu lemah, sekecil amalan pun kita tak boleh nak buat. Jangan harap. Allah dah bagi tahu dah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli, wahai orang-orang yang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Maknanya usahakan iman itu supaya tetap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, usahakan iman kamu supaya kamu jadi bertakwa. Banyak perkara yang perlu, insya-Allah. Soal iman ini, saya mana-mana pun saya bawa benda ni. Saya tak anu. Lagi pula ni akhir zaman ni tuan-tuan. Lagi nak penghujung-penghujung nak raya ni kan. Allahu Akbar. Mana ni nak hias, bukannya kita ni jumut sangat dah. Nak raya tak boleh nak hias semua. Dah lah, carilah masa yang sesuai. Tapi bila masa beramal, malam okey. Malam ada terawih. Allah bagi Ramadan ni khas untuk umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Tak ada umat lain tak dapat Ramadan. Sebab Ramadan ini dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburu semua para anbiya. Nabi Musa doa, Nabi Ibrahim doa, ya Allah, tak jadi umat, tak jadi nabi, tak apa ya Allah. Jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Kau. Nabi Isa punya doa dimakbulkan oleh Allah SWT. Turunnya besok Nabi Isa nak membunuh Dajjal besok akhir zaman itu. Bukan turun sebagai seorang Nabi, tapi turun sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini dapat umat sebagai umat Nabi ni free dia, tuan-tuan. Kita tak payah nak berjuang apa-apa. Nabi dah deal dengan Allah awal-awal lagi dah. Dia tahu umat akhir zaman ni amalnya macam mana. Dia dah tahu dah kadar iman kita bagaimana. Cuma kita je nak kena usahakan yang sedikit Allah bagi ni, usahakan. Kalau kita tak usahakan, Allah ni akhir zaman ni tuan. Anak kita apa jadi? Risau. Sekarang ni orang boleh jadi free thinker dengan ni je tuan. Anak kita duduk dalam bilik. Anak kita duduk dalam bilik ni tuan. Ni banyak kes tau. Tak diwar-warkan aja.
Sibuk dah main handphone, tengok Google, belajar dekat Google dengan ni, sedar-sedar nak jadi free thinker, atheist. Ni jangan main. Tapi kalau anak ini dibawa untuk mengusahakan imannya bersama dengan bapaknya, bersama dengan maknya, satu keluarga mengusahakan iman, tuan-tuan, dia tahu macam mana nak pakai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah bagi kepada kita. Ini nikmat. Nikmat Allah bagi kepada kita, tuan-tuan. Ingatlah tahun 70-an berapa, hidup 70-an tak? Telefon awam macam mana? Butang A, butang B. Kalau salah masuk duit je, tekan salah tekan B, kalau cabut tekan dah kena telan duit. Itu saya hidup zaman tu. Punyalah susah nak telefon orang kan. Kalau siapa duduk rumah depan telefon awam, kan. Ya, nanti kalau bunyi telefon tu panggil kau jerit nama aku ni telefon. Hello, siapa boleh cakap dengan Rubaya? Gaya! Telefon! Ni dulu cerita, betul kan? Siapa dah mengasa lah. Betapa nikmatnya Allah kurniakan kita handphone ni, tuan-tuan. Ya Allah. Persoalannya syukur kita bagaimana? Kita lihat pada sejak soal Jibril. Ini nak usahakan iman ni, tuan-tuan. Dengan syukur ini adalah salah satu perkara untuk kita buat. Tanda kita bersyukur, Masya Allah, kita berusahakan iman kita dengan bersyukur. Syukur ini berkaitan dengan iman. Dan dia dengan iman. Kerana kata lawannya adalah kufur. Beriman, iman. Kata lawan kufur. Syukur, kata lawan kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Iman dah tentulah kufur. Masya Allah. Jibril macam mana? Jibril, Masya Allah, bersyukur. Jibril bersyukur dengan Allah macam mana, tuan-tuan? Dia bersyukur pasal apa? Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau cipta aku cantik ya Allah. Berkilau-kilauan badan aku, berwarna-warni aku diperbuat daripada cahaya. Lalu Jibril ni menterjemahkan, bukan hanya di lidah Jibril mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi dia membenarkan, mengikhlaskan di dalam hati. Lalu Masya Allah, apabila ikhlas, Masya Allah, syukurnya Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya itu menterjemah melalui perbuatan. Apa perbuatan Jibril nak menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bersujud dengan menggunakan nikmat yang Allah bagi di atas dasar anggota yang begitu cantik ni, tuan, digunakan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat 2 rakaat 20,000 tahun. Dan ada satu riwayat lagi kata, Masya Allah, setiap anggota yang Allah cipta kepada Jibril yang begitu cantik, sehingga kan Jibril sendiri pun kagum. Setiap anggota dia nak membalas kesyukuran dia kepada Allah SWT, dia sujud 70,000 tahun satu anggota. Kepak ada 600 entah, 300 kiri, 300 kanan. Satu kepak 70,000 tahun. Berapa juta tahun dia sujud, nak menunjukkan dia syukur kepada Allah SWT. Kita hari ni Pak Impun, kita buat apa, tuan-tuan? Kalau kita betul-betul syukur kepada Allah, kita gunakan untuk sebarkan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau kita hantar gambar yang tak elok, fitnah orang, mengumpat orang, macam mana? Ini syukur yang sebenar-benarnya. Syukur kita kepada Allah SWT. Kita mentaati perintah Allah. Dan perintah Allah ni, ingat, perintah Allah tu satu hal. Dan perintah Allah ni mesti kita nak mengikut, nak buatnya mengikut cara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara lain Allah tak terima. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah juga yang mentakdirkan mati dan hidup untuk menguji kamu dan menzahirkan siapakah di antara kamu amalnya yang terbaik. Ahsan. Amal yang terbaik macam mana kita nak nilai? Amal yang mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Jadi cara lain tak boleh. Jadi inilah perkara yang kita nak usahakan iman kita. Lepas tu kita nak pasti tak? Nak kena pastikan yang kita usaha ni okey ke tak okey. Ini nak duduk ujian ni, kan? Macam orang nak duduk SPM mana, bapak dengan mak ni, Allah, berteriak lah hari-hari. Aduh, dah belajar, dah baca buku belum? Ni nak ambil SPM, nanti tak lulus SPM, tak dapat masuk universiti. Oh, pujuk mak pula kan. Mak pula jenis memang beletiak kan. Oh, bapak pun atur. Satu hari mesti nak belajar 4 jam. 6 jam. 2 jam pagi, 2 jam tengah hari, 2 jam malam.
Kan, okey atur kan baca buku apa semua kan. Ni nak atur pasal anak nak ambil SPM ujian, kalau tidak tak masuk universiti. Itulah persediaan buat nah. Yang nak doktor, nak jadi doktor ambil PhD. Kan? Nak juga persiapan pasal nak ujian, kalau tidak tak lulus jadi doktor. Nak naik pangkat, nak jadi engineer, jadi accountant, mesti duduk dalam arti kata lain, nak duduk ujian mesti buat persediaan. Kan? Hari ni kita hadapi COVID ni, kita bersedia ke tidak awal? Kalau kita bersedia awal, Masya Allah, kita dalam keridhaan Allah. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih apa, ketika satu orang itu menghadapi ujian, dia ada 3 kategori. Yang pertama, apabila kita marah-marah, kita menyalahkan orang lah. Ini semua kau punya pasal lah ni. Kan? Aku cakap, jangan kau suruh berobat. Dah aku melabur. Habis terbang 80,000 aku. Engkau punya pasal. Kalau kita marah-marah itu bala petaka kita. Yang kedua, apabila kita sabar, Masya Allah, itu kifarah daripada Allah. Allah ampunkan dosa. Jadi kita dalam kerugian duit kita itu, Masya Allah, sebenarnya Allah nak ampunkan dosa kita. Mana lebih penting? Bawa balik dosa ke bawa balik duit? Kalau kita tak nak bawa balik dosa. Masya Allah, Allah ampunkan dosa kifarah. Dan apabila kita reda dengan ketentuan Allah, Masya Allah, Allah naikkan darjat kita. Masya Allah, ini dalam orang yang menerima ujian, dalam apa ujian sekali, dia dah buat persediaan. Iman, dia dah usahakan iman di awal-awal lah. Datang aja COVID, pung, PKP 2 tahun. Yang kena kerja, berhenti kerja, yang meniaga tutup company, hutang banyak, bankruptcy. Kan? Yang tak usahakan iman, dulu enjoy, kaya. Kan? Dia punya, kita pergi Eropah, tak tahu ni mana nak pergi bercuti, dia nak pergi Eropah. Kita baru pergi, pergi mana? Bosnia tu kan. Oh bang, Eropah best bang. Kau pergi lagi, pergi Switzerland pula. Kan? Abang ni ini ada projek nak masuk ni 200 juta value kan. Abang kena dulu. Dah sibuk pula. Sampai solat pun kita takhir kan. Tengah-tengah buat paperwork, 4 suku dah. Johor pun 4.5. Tak apa, 4.25. Lagi 10 minit lagi ada. Kita takhir kan solat kita. Lemahnya iman kita sibuk dengan dunia kan. Jadi macam tu, insya-Allah. Ini orang bila berlaku company tutup, bankruptcy, gantung diri, tak boleh tahan tekanan. Banyak orang gantung diri. Banyak orang Islam dia tahu, dia beriman, ada iman. Dia tahu gantung diri ini haram hukum dia, dosa. Ambil rasuah, Masya Allah, dia tahu benda tu haram, Masya Allah, buat maksiat. Tapi bagi orang yang dia bersedia sentiasa mengusahakan iman dia, usaha datang masjid, sedekah, jaga mak bapak, baik dengan jiran, ni semua usahakan iman ini, insya-Allah. Bila datang PKP, insya-Allah, suami kena buang kerja. Kenapa bang lebih dia muka ni kan? Apa kena buang kerja yang macam mana keperluan kita ni? Itulah bergantung duit gaji tu kan. Alah tak apalah bang kan. Ini semua ujian Allah, ada hikmah dia kan. Abang nak risau apa? Kita tanah besar apa? Allah suruh kerja sikit lah kan kurangkan perlu kan. Tanamlah sayur ke, tanam ubi ke, tanam apa, kurang-kurang je. Boleh lah kita makan walaupun sedikit. Kan ni orang yang beriman, orang yang apa, usahakan iman, dia dah buat persediaan dah awal-awal. Tuan-tuan. Tapi kalau tak ada tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, ini yang kita takut, kita tak nak. Sebab kena setkan matlamat. Matlamat kita apa? Mati tak nak bawa balik dosa. Dosa sedarah pun Allah akan azab dalam neraka. Kita takut tak nak dah. Jadi kenalah nilai-nilai iman kita tuan-tuan. Kalau belajar kitab penawar bagi hati, saya percayalah ada ustaz mengajar kan. 7 anggota yang paling penting. Ni nak jaga bulan Ramadan pun kena jaga. Mata, macam mana mata, jaga mata. Untuk bangsa dunia dan masa akhirat ni kan. Sebenarnya tak ada untuk bangsa dunia. Untuk digunakan dunia ni untuk pergi ke arah akhirat dia datang masjid supaya tak berlanggar gitu kan. Tapi sebenarnya untuk akhirat dia. Cuba nak test iman kita kan, lalu kat highway. Kat highway tepi bapaknya apa, billboard tak? Iklan. Kat iklan gambar siapa? Siapa? Era Fadila. Siapa lagi? Yana Samsudin, Maya Karin, lagi siapa? Model-model perempuan ni tak? Ni nak test iman ni tuan-tuan. Nabi cakap tundukkan pandangan. Gunakan mata kamu kepada benda-benda yang dihalalkan saja.
Benda yang haram jangan, walaupun gambar. Betul lah. Oh, itu. Ui, gambar baru pula Ira. Tengok sekali tak apa kan, tengok sekali tak apa, rezeki tu, tengok sekali boom gitu. Kan salah tafsir. Tengok tak apa, tapi jangan toleh yang kedua. Kan dipalingkan muka itu sebenarnya hadis tu cakap. Jangan kita kepala otak orang budak-budak mainkan hadis kan. Main-mainkan hadis, masya-Allah, tengok sekali rezeki kepala otak ni. Ini semua nak menyesatkan ni. Allahu Akbar. Dalam pada tu jadi kebiasaan dalam hidup. Tengok sekali tak apa kan. Dalam pada tu bertapuk-tapuk dosa masuk. Insya-Allah. Itu nak tahu hati tuan. Lidah. Semua nak kena jaga. Perut, apa benda yang masuk ke dalam. Tangan, kaki, hati nak kena jaga. Allahumma salli ala Muhammad. Ni nak menilai iman yang ada pada kita hari ini. Kita pandukan pula kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ni nak test ni nak jaga iman. Kita usahakan iman kita ni bertahun dah, masya-Allah. Berjaya tak aku berjaya? Tengok apa dia cakap. Allah kata apa? Alladzina hum an salatihim khashi'un. Orang yang mengusahakan iman ini dia berjaya, sempurnakan iman dia ni, solatnya khusyuk. Hari ni kita fikir, solat kita khusyuk tak? Apa makna solat khusyuk? Dia sedar apa yang dibaca tu. Dia sedar apa yang maksud doa yang Rasul ni, Nabi ni aturkan ini, dia tahu apa benda. Kerana Nabi bagi tahu tidak ada perkara selain daripada perkara solat sahaja yang dimasukkan di dalam solat. Itu dia nak dapat khusyuk. Kan tak ada benda lain yang boleh dimasukkan dalam solat. Ini kita angkat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Motor dah kunci belum? Tadi datang masjid pulang kabut. Kan pulang kabut dia nak dapat takbiratul ula, kan kira sampai masjid je Allahu Akbar, Allahu Akbar, bila dah iqamah dah. Dia nak dapat takbiratul ula. Dia stand motor terus dia belah aje lah kan. Dia tak tahu. Masa tanu pula setan datang. Dia masa solat kenal ke atas ranking yang datang melalai kita kan. Wajjahtu wajhi. Kunci belum ni kawasan Malaun ni. Kan ambil pula tangan, saya gabut pula kocek jubah. Tengok kunci ada ke tidak. Khusyuk ke tu? Tadi tu. Ya Allah, yang seorang lagi pula Allahu Akbar, ya Allah lapar perut aku ni. Nanti lepas maghrib aku balik kejap lah, isyak kan datang. Macam tu dia khusyuk. Tak ada perkara lain melainkan perkara solat je bawa. Hari ni kita belajar khusyuk tuan-tuan. Apa segala makna tu dan maksud, bukan maksudnya makna je. Lepas tu dah dapat makna, dah hafal makna Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi tu apa? Imam baca Fatihah ke depan, jangan kita mengelamun, tapi dengan serta kita tahu maksud yang Allah nak bagi tahu pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh menangis tuan kalau kita faham. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Allah ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolonglah aku ya Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Baru kita boleh fokus. Itulah khusyuk, insya-Allah. Tak ada perkara lain melainkan perkara dalam solat je yang harus kita bawa masuk ke dalam solat, insya-Allah. Jadi nak kena selagi tak dapat solat tuan-tuan, kena usahakan iman. Sekurang-kurangnya ni tuan guru saya beritahu, tak dapat khusyuk, kurang-kurangnya ada usaha untuk belajar dapat khusyuk. Ada usaha. Usaha tu daripada hidayah daripada Allah. Kalau tidak kita buat dia je. Betul tak, Mam?
Ada usaha tu kita tekun walaupun nak menghayati tu. Ada usaha pun syukur alhamdulillah, itu pun hidayah daripada Allah SWT. Ni yang masalah tak ada langsung. Dia dah confident dah. Aku daripada kecil lah belajar Fatihah, engkau faham. Aku semayang dah okey lah daripada kecil bapa aku. Kena belasah aku dulu kan. Sekarang alhamdulillah okey, aku semayang 5 waktu cantik. Tapi sedar tak sedar, semayang ikut adat, ikut orang. Sepatutnya kita ikut Nabi Muhammad sallu kama ra'aitumuni usalli. Macam mana Nabi ajar? Benar, guru kita ajar macam mana digunakan hadis apa, insya-Allah, dalil-dalil dan bagaimana, insya-Allah. Dan kita ikut. Ya, macam mana Nabi angkat tangan, macam mana Nabi qiyam, rukuknya macam mana, insya-Allah. Ya, baca Fatihah pun nak kena betul juga. Ya, makhraj baca Fatihah, insya-Allah, subhanallah. Tuan-tuan, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang usahakan iman dia berjaya sempurna ni tuan-tuan, insya-Allah, dia elakkan diri dia daripada perbuatan dan berkata sia-sia. Kita duduk dengan kawan, kita bual atas motor habis. Kan kalau kita selipkan, masya-Allah, ni semua rezeki daripada Allah. Allah bagi ni kan. Mudah-mudahan aku dapat lah pakai motor besar ni untuk aku keluar jalan Allah, mengajak budak-budak motor kepada Allah. Okeylah kan. Ini tak ada bang, kau kena taruh extractor ni bang. Kau tengok dia sampai pergi kan, kau lepeh. Oh, tu lain. Dia lain nak cerita. Contoh kan benda yang sia-sia dengan benda yang tak sia. Topiknya sama. Kan? Topik sama, tapi sia-sia dengan tak sia-sia je. Lagi walladzina hum lizakati fa'ilun, insyaallah dibersihkan harta dia dengan dia berzakat, berinfak, berwakaf, sedekah, masyaallah. Ni habis tuan-tuan. Tuan-tuan, saya ada satu cerita ni nak buat cerita. Cerita ni saya mana saya pergi. Ni hebatnya sedekah. Ada pasangan ni tuan-tuan, suami isteri. Kerja pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan. Duit tak ada masalah. Dalam arti kata lain, senanglah, kaya lah. Jawatan dia tinggi, suami isteri jawatan tinggi. Dan perhubungan suami isteri ni sangat baik, sangat ideal. Isteri taat pada suami, tak pernah lah meninggi suara dengan suami apa pun, masya-Allah. Dan suami ni pula masya-Allah sangat bertanggungjawab. Orang yang lemah lembut, tawaduk, suka sedekah. Tiap-tiap bulan gaji dah bagi dah. Anak yatim, rumah anak yatim, memang dah siap dah dipotong. Kalau dia dengar orang susah tuan-tuan, dia tak pernah tak tolong, dia akan tolong. Kalau dia dapat tahu, memang dia tolong. Lebih-lebih lagi pula saudara-saudara susah, memang dia tolong. Kelebihan dia ni tuan-tuan, masya-Allah. Tapi dia satu je, dia tak pandai ngaji. Tak pandai ngaji, maknanya dia tak tengok Quran. Tapi hebatnya maha sedekah ni, Allah terbitkan, Allah bagi dia hidayah, bukakan pintu hati dia untuk apa tuan-tuan? Untuk hafal Quran. Dia pun pelik, ilham ni daripada Allah ke daripada setan untuk hafal Quran. Tapi dia kan hafal Quran, ini daripada Allah ni kan. Dia sebar, dia sedih tuan-tuan. Bini dia, isteri dia pun sama juga, dapat perasaan yang sama. Satu pagi tu balik daripada solat subuh ke masjid, daripada masjid dia balik ke rasa sebar. Jadi sebab daripada dia jangkakan ini hidayah daripada Allah, Allah bagi. Tapi kita tak tahu ngaji macam mana. Kita cari guru lah, bini dia kawan, cari guru. Pergilah Mak Tafi jumpa tuan guru. Tuan guru, saya dapat satu perasaan dia. Perasaan apa tuan guru cakap? Seolah-olah Allah suruh saya hafal Quran. Jadi tuan guru ni tanya dia, boleh ngaji tak? Tak boleh. Tuan guru yang pertama ni cakap apa? Tak boleh ngaji, susah. Susah, tapi dia tak putus asa, dia yakin ini adalah ilham daripada Allah SWT. Jumpa tuan guru yang kedua pun macam tu juga, boleh ngaji tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, susah. Yang ketiga macam tu, yang keempat macam tu, yang kelima macam tu, yang keenam macam tu, yang ketujuh pun macam tu. Tapi yang ketujuh ni ada sikit apa, kelonggaran sikit. Dia bagi amalan. Dia bagi amalan apa? Cium dan peluk Al-Quran.
Betul ke? Nak hafal Quran ni memang saya yakin ini daripada Allah SWT. Kita pula memang tak boleh mengaji. Macam mana nak menghafal? Memang susah, ambil masa lah. Nak belajar Quran lagi, nak belajar tajwid lagi, makhraj belum tentu, lidah dah keras, dah macam buluh dah lidah tu kan. Nak menyebut ain dah payahlah kan. Huruf istilah ni kan senang nak sebut kan. Jadi Allah SWT Muhammad dia yakin. Jadi macam ni lah saya nak tinggal. Kalau Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa boleh halang. Allah boleh bagi bila-bila masa kan. Jadi amalkan ini. Peluk dan cium Al-Quran. Lepas tu bawa Al-Quran dipelukkan ke jantung ni, insya-Allah bercakap dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini firman Allah. Cuma dibentukkan dengan naskah, jadi naskah dengan tulisan nanti kan supaya kita mudah. Mudah nak baca kan. Tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah firman Allah. Jadi banyak keberkatan Al-Quran ni. Ambil peluk, tahu dekat jantung, doa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, kesayang Al-Quran, ya Allah, izinkan aku untuk menyayangi Al-Quran ini, ya Allah, menjadikan teman Al-Quran ini teman hidup aku dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini teman aku ketika aku dikubur nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, fasihkan aku baca Quran, ya Allah, dengan tadabbur sekali, ya Allah. Masya Allah. Inilah doa yang baik. Peluk, cium Al-Quran. Ingat tak dulu, untuk tua dulu, tahun 70-an, 60-an dulu, tuan-tuan, habis mengaji je diajarnya mana? Cium, junjung Al-Quran. Itu amalan tu, Masya Allah. Jaga adab kan. Sayang kita dengan Quran. Jadi buatlah, Masya Allah, taatlah pasangan ini. Suami isteri ketika itu umur suaminya 45, isterinya 40 tahun. Nak pergi kerja, dia akan cium Quran. Jadi pasti kena ada wudu lah, sentiasa berwudu. Dia beli mushaf yang kecil tu kan, dia masuk dalam beg galas tu. Dalam keadaan wudu, bila dia nak pergi kerja, dia akan cium, peluk Al-Quran, dia cium Al-Quran, dia doa kepada Allah, ya Allah, aku sayang Al-Quran, bagilah aku peluang menyayangi Al-Quran, ya Allah. Jadikan Al-Quran ni teman aku hidup dunia dan akhirat, ya Allah. Sayang, ya Allah, menangis-nangis tu. Dia nak makan, dia akan cium Quran dulu. Apa saja dia nak buat, dia akan mula cium, peluk Al-Quran, dia berdoa. Balik kerja pun macam tu juga, dia akan peluk, Masya Allah. Sentiasa dia peluk Al-Quran. Amalan ini tentang berapa tahun dia buat? 20 tahun. Tanpa tengok Al-Quran, pasal dia tahu dia tak boleh baca. Dia amal je, dia belum peluk cium. Satu hari itu perasaan yang mula-mula dapat tu, dia dapat balik setelah 20 tahun mengamalkan perkara itu. Secara istiqamah. Sebab sayu hati. Balik daripada subuh tu, ketika itu juga Masya Allah didorongkan oleh Allah SWT untuk melihat Al-Quran. Dua-dua pasangan ni tentang suami isteri ni ketika umurnya 60 tahun, 65 tahun. Hafal Quran 30 juz. Orang tu hidup lagi kan. Tuan guru saya buat ajak jumpa saya, Masya Allah. Sekarang umur 70 lebih tahun. Beramal dengan Quran ni. Ni hebat dengan Quran, tentang. Asbab daripada sedekah. Tentang yang dimuliakan Allah SWT, kita ni beruntung kita jadi umat akhir zaman, umat yang terbaik. Kita kena ambil peluang ni. Kalau kita tak ambil peluang ni, kita rugi tentang. Kita rugi. Matlamat saya, kalau tanya saya apa matlamat saya, saya nak mati tanpa bawa ada satu sebesar zarah dosa pun, tu matlamat. Kerana nak ambil peluang pasal kita umat Nabi Muhammad. Duduk majlisnya Allah ampunkan dosa. Bersalam dengan antara yang berkasih sayang kerana Allah pun Allah ampunkan dosa. Duduk dengan ulama pun Allah ampunkan dosa. Apa lagi? Kena kita usahakan untuk mencari jalan untuk menghapuskan dosa ini. Jadi kita ni peluangnya yang terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Apa kelebihannya? Kita boleh masuk syurga tanpa hisab, tuan-tuan. Ini pilihan daripada Allah. Allah bagi pada umat Nabi Muhammad. Sebab dia sayang kepada Rasulullah SAW, langsung kepada umat dia. Umat Nabi, umat kekasih dia, pasti dia sayang. Jadi dia bagi pilihan ni masuk syurga tanpa hisab. Apa makna masuk syurga tanpa hisab? Tak lalu mahsyar, tuan-tuan. Terus dia tunggu. Tiap sangka kali yang kedua, bangkit dia, tak payah beragak pergi mahsyar dah. Dah tunggu depan pintu syurga. Mahsyar tahu kan keadaan kerana ramai dah ustaz dah cerita kot. Maulana Hilmi suruh Maulana Hilmi dah panggil Maulana Hilmi cerita pasal mahsyar ni. Tentang kalau tak terkencing tak tahulah. Kalau takutnya teruk ni mahsyar ni. 45,000 tahun kali 2. 90,000 tahun tuan-tuan nak tunggu kita masa untuk kita ditimbang amal kita, hisab dia. Demi tuan, tunggu lah.
Berpuluh ribu tahun nak kena tunggu tuan-tuan. Umur kita kat dunia ni berapa? 60-70 tahun. A'maru man baina sittin ila sab'in. 60-70 tahun je umur kita. Lebih daripada tu sikit je. Itu pun bonus Allah bagi. Kan? Yang kita ni lah masa yang pendek inilah untuk kita, masya-Allah, berfikir. Kerana hari-hari menimbangkan iman kita supaya Allah sentiasa bagi kita hidayah, masya-Allah, untuk kita cari jalan usaha bertaubat untuk hapuskan dosa. Baik itu malah ini amalan nak melazimkan tuan-tuan. Istighfar kan selalu, masya-Allah, ni sunnah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surah Al-Anfal ya. Allah tidak sekali-kali mengazab kamu ketika kamu sedang beristighfar. Istighfar ni sunnah besar. Satu hari berapa istighfar kita buat. Nak apakan dosa tuan-tuan. Untunglah tengah-tengah istighfar aksiden mati pula kita. Dakhala jannah. Amin. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Masuk syurga tanpa hisab. Allah ampunkan dosa. Kerana amalan kita ini sentiasa, masya-Allah, melazimkan istighfar, melazimkan selawat pada Nabi, masya-Allah. Tadi ni sakaratul maut ni tak tahu ni. Macam mana kita nak menghadapi sakaratul maut ni tuan-tuan? Sama ada akhir kalam kita ni dapat tak kita lafaz perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada istighfar kita sebut Allah ke la ilaha illallah ke, dapat tak itu? Kalau kita tidak melazimkan di dalam hidup kita ketika kita sihat ini, melazimkan dengan perkataan-perkataan yang sepatutnya kita bawa akhir hayat kita, la ilaha illallah, macam orang main bola tuan-tuan. Kan? Okey, surau Saidina Ali nak mencari pemain bola sepak. Kita mari sini berkumpul semua penduduk ahli karya ni, pasal besok insya-Allah kita nak lawan JDT. Pilih. Okey, kau main goalkeeper pasal kau tinggi. Kan? Awak badan besar ni main stopper Awak main wing, lari laju. Awak main midfield pasal cerdik sikit. Ya, kita tu boleh ke lawan JDT tu? Mati tu kan? Macam tu lah bila kita nak menghadapi satu maut, kita tak ada apa preparation. Tak melazimkan amal-amal yang Nabi tinggalkan kepada kita. Macam mana kita nak bawa sakaratul maut? Oh, teruk tuan-tuan. Lain kalau kita dah berlatih kan, setahun, 2 tahun kita dah berlatih. Dah usahakan iman kita. Melazimkan dengan zikir-zikir yang telah kita belajar. Kita amalkan. Dengan ilmu yang sikit kita amal cari istiqamah. Kan? Itu nak menentu sakaratul maut macam itu kita nak mati dalam masjid tapi jarang pergi masjid. Datang duduk masjid mengumpat orang. Macam mana nak mati dalam masjid? 3 perkara Allah rahsiakan. Mati semua mati. Ni Datuk saya bersama Mufti Negeri Selangor datang nasihatkan kepada saya. Datuk Ishak Barun, almarhum Datuk Ishak Barun, insya-Allah itu tuan guru saya. Dia cakap kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan rasa mati. Tak kira hebat mana pun kau, besar pangkat kau, tinggi jawatan kau, kau akan mati juga. Walaupun kau nak raja, walaupun kau presiden kau tetap mati. Jangan risau pasal mati. Apa yang perlu kita risaukan? Nak balik besok nak bawa apa? Itu yang perlu kita risaukan. Mati jangan risau, pasal semua orang akan mati. Kerana syarat mati adalah hidup, bukan COVID, bukannya sakit, bukan tu. Syarat mati adalah hidup. Jadi kita ni akan kasih mati. Saya sekali bayang sebab Nabi sunnah dia suruh tidur lambung ke kanan kan, supaya nak ingat tu kedudukan kita dalam kubur itu. Nak ingat ingat supaya kita adalah motivation untuk sentiasa beramal. Adab-adab tidur, insya-Allah kita nak amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah Nabi bagi dah. Cuba kita nak amalkan aja. Jadi apa kita nak bawa balik? Itu yang perlu kita risaukan. Kalau kita balik walaupun sudah zarah dosa, tetap akan diazab oleh Allah SWT. Akhirnya akan masuk syurga. Bila dah habis dosa tu, dah bersih, baru masuk syurga, kekal. Yang perlu kita risaukan lagi apabila kita mati dalam kelalaian. Mati dalam kelalaian ni yang benar-benar mati tak ada iman. Mati tak ada iman, tak ingat Allah langsung, insya-Allah. Mati dalam kekufuran, mati dalam keadaan Allah tak redha, Allah terus campak masuk neraka, kekal. Subhanallah. Ni kita takut. Kerana itulah tempat kita tinggal dulu. Tempat dunia ni kita akan meninggal, kita akan tinggalkan dunia. Tempat kita duduk besok di akhirat, kekal selama-lamanya. Itu nama insya-Allah
Usahakan iman tuan-tuan, insya-Allah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah supaya Allah sentiasa bagi kita hidayah. Kan hidayah agama ni, untuk kita amalkan agama ni secara sempurna. Yang sebaik-baiknya tak ada cara lain untuk usahakan iman itu. Sebab hari ni saya keluar dakwah pasal apa? Di dalam suasana dakwah itu, masya-Allah, kan akan mendorong kita untuk melakukan dalam dakwah, ada ibadat, ada khidmat, ada dakwah itu sendiri, ada ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Kan dalam arti kata lain, apabila keluar berdakwah ni dia ada tertib dia, tuan-tuan. Bukan kita main sembrono je, jumpa orang, jom pergi masjid. Tak ada, bukan gitu. Kita ada adab tu. Pergi gas bagaimana, insya-Allah. Pagi kita buat apa, insya-Allah. Ini aturan tertib ini, sehari duduk di dalam suasana dakwah ini tertib nak bawa balik rumah. Kerana dekat rumah bukan ada 5 amal juga, masya-Allah. Masuk surau ada 5 amal, siap individu ada amal. Supaya kita ingat tak Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah bagi perintah salat. Mula-mula berapa waktu? 50 waktu. Oh, kita suka dapat 5 waktu kan, tapi kita tak fikir kenapa Allah bagi 50 waktu dulu. Yang kita fikirkan tu dapat tahu, oh Nabi Musa nasib baik, Nabi Musa ingatkan. Dapatlah diskaun jadi 5 waktu. Happy kita kan? Tapi pada asalnya kenapa Allah wujudkan 50 waktu tu? Kenapa tuan-tuan? Setiap 20 minit tahu azan. Kau tak habis lagi berwirid, dah azan dah. Dalam arti kata lain, masya-Allah, di dalam hati kita ni tak ada siapa. Dalam satu hadis kursi Allah SWT berfirman melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada di dalam hati ilmu itu selain daripada aku, akan aku tinggalkan hati itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya sepanjang sedetik, masya-Allah, ulama tasawuf ni mentafsirkan ataupun menghakikatkan dosa ni apa? Sedetik kita lupakan Allah, itulah dosa. Maknanya relatekan dengan hadis qudsi itu tadi, tak ada benda lain dalam hati ni melainkan Allah je. Sebab Allah ada kan 50 waktu. Tapi dah minta diskaun, Allah sayang pada Nabi tu, Allah bagi. Mengakulah perkara itu, masya-Allah, itu sebab Nabi dia deal dengan Allah, mujuk rayu untuk umat dia. Sebab daripada 5 waktu bagi berapa ramai walalai. Tapi adalah hikmah dia. Itu sebab Allah suruh usahakan iman ini, masya-Allah, supaya kita dapat menghadapi apa saja ujian daripada Allah SWT dengan perasaan yang redha, insya-Allah. Okey, baik-baik tuan-tuan. Itu je. Ni 11. Jadi ke tidak pergi Melaka ni? Saya bagilah 2 lagu. Apa 1 lagu? Bulan Ramadan ni kan. Aku minta 1 lagu lah, minta lah lebih sikit. Saya dah hari-hari tadi balakat bol 3-4 lagu. Ni alah apalah sangat. Ini saya pernah itikaf ni masjid surau ni kan. Bismillah. Lagu apa? Saya ada bawa 30 lagu ni. Kan penyanyi dia tak boleh lagi, mesti tetap boleh nyanyi. Apa lagu apa nak? Lagu tu juga. Subhanallah. Lagi? Itu je. Nak buat ijaz ke nahwan ke apa? Ada panggil lu. Buat ras ke? Ras. Lain pula jadi lagu. Bismillah. Lagu ni lagu Tiga dan Sahan ini lah yang menaikkan lagu Kumpulan Madison dulu kan. Di Miri Sarawak 45,000 orang tengok. Itu yang bayar tiket, yang tak bayar, yang koyak pagar lah, panjat atas pagar, duduk atas pokok kan. Dia buat dekat tepi sungai ya. Yang orang Dayak ada semua, dia parking dia punya rakit dekat situ, dia pacak, dia anchor dekat situ kan. Dia tengok Pak Robo nanti free. Lebih kurang 60-70,000 orang tengok konsert saya di Miri Sarawak. Risau tuan-tuan, 60-70,000 orang tu tak sembahyang maghrib isyak ke tidak tahu. Risau risau tuan-tuan. Sebab doa lah mudah-mudahan Allah sentiasa bagi daya untuk saya bertaubat sentiasa kepada Allah SWT. Banyak dosa.
Tapi hari ini lagu ini dah diubah liriknya, sama-sama kita hayati. Lirik mudah-mudahan ada manfaatnya lah kita bersama, insyaAllah. Walaupun dah berjuta kali saya nyanyi lagu ni kan, tapi apabila dengan lirik yang baru, muzik yang baru ni, kadang tu sempuk nyanyi lagu ni. Tapi insyaAllah lah mudah-mudahan manfaat insyaAllah. Bismillah. Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendapat nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi, aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalat, ku coba sedayaku, dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ketika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku perlu janji cinta yang satu, tak lagi sendiri. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, BMW sementara, Mercedes sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara, dunia sementara,
akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Soleh